Adapun kontes ini akan diadakan di pusat belia, yaitu di bandar, dan akan bermula pada 30 hari bulan dan akan seterusnya 31 hari bulan Mei 2014 dan akan berakhir pada 1 hari bulan Jun 2014. Acara ini akan diadakan berturut-turut selama 3 hari, bermula jam 10 pagi hingga 5 petang. Berlainan pada hari Jumat, ianya akan ditutup hingga jam 12 kerana menunaikan sembahyang fardu Jumat. Dan akan dibuka semula untuk orang awam pada pukul 2 dan insya-Allah pembukaannya secara rasmi akan diadakan kira-kira pukul 3 petang. Iya. Dan itulah antara pertandingan yang akan diadakan sekali lagi pada 30 Mei 2014 ini hingga 1 Jun 2014 bertempat di Pusat Belia Bandar Seri Begawan bercakap mengenai pertandingan flower horn ini. Dan juga mungkin pihak penerbit dapat juga mengungsikan dengan flower horn yang telah pun dibawa oleh Muhammad Abdul Hafiz yang akan dipertandingkan, dan juga kita pun sambil-sambil menyaksikan antara itulah yang dapat anda saksikan ini kepunyaan Hafiz sendiri ya. Hafiz ya. Sudah berapa lama ni menyimpan ni Hafiz? Yang ini lebih kurang 6 bulan. Oh, lebih kurang 6 bulan. Jadinya kalaulah yang akan dipertandingkan, ciri-cirinya pun akan kita kongsikan juga lah ya. Nanti Hafiz mengenai dengan ciri-ciri dalam pertandingan ini. Jadi dapatkah Hafiz terangkan antara keistimewaan dan juga apakah rahsia yang di sebalik dengan ikan flower horn ini dan juga yang terdapat jenis-jenis yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam ni. Silakan Hafiz. Okey, baik, terima kasih. Flower horn ni nama asalnya ataupun nama lainnya samarannya juga dipanggil lohan. Lohan dipanggil lohan ataupun dipanggil cencu. Juga dipanggil cencu. Ada terdapat banyak jenis flower horn. Yang ini yang saya bawa di studio ni adalah namanya Super Red Dragon SRD. Super Red Dragon. Ada bermacam-macam yang ada di Brunei, contohnya Kamfa, King Kamfa, Thai Silk dan sebagainya. Ada banyak jenis. Dan uniknya lagi di habitat liar ikan ini tidak ada wujud. Langsung tidak ada wujud. Dibiaki hanya di akuarium. Hybrid campurkan. Jadi jumlah yang terdapat oleh Hafiz berapa? Sehingga kan Thai Silk pun ada kan? Ingatkan Thai Silk ni jenis kain. Jenis ikan pun terdapat. Ada. Sama macam Thai Silk, ia punya sisik dan sebagainya. Dan kelebihannya juga mutiaranya dipanggil pearl. Kemudian dagungnya. Semakin besar dagungnya semakin lawa bagi penggemar hobi ini. Kecantikannya pada benjolan. Dahi, benjolan pada dahinya. Jadinya macam kalau dari segi penilaian hakim, di mana yang ciri-ciri kata Hafiz tadi, macam sisiknya, apakah ciri-ciri yang dipertandingkan dan juga dikehendaki oleh hakim? Okey, yang pertama terdapat banyak kriteria dalam menghakimkan flower horn ini. Yang pertama dagungnya, kepalanya, saiznya, gaya renangnya. Gaya renang juga. Ikan ini salah satu ikan yang agresif. Yang Hafiz bawa ni lah. Dikira sebagai agresif ya? Agresif. Jadi tidak boleh dicampur dengan ikan lain? Tidak boleh. Hanya satu akuarium untuk satu ikan saja. Kemudian berbalik kepada cara untuk menghakiminya, mutiaranya, kemudian mutiaranya apa maksudnya itu? Pearlnya. Yang ini saya bawa anda mempunyai pearl. Jenis yang klasik. Terdapat seperti King Kamfa dan sebagainya ada mempunyai mutiara yang khusus. Di mana dikesan mutiaranya tu? Di badannya ada banyak. Ada jenis jagung, ada jenis cacing dan sebagainya, ada jenis pasir. Baik. Memang banyak untuk dihafal antara jenis-jenis ikannya. Serina. Ya, seterusnya. Kemudian tadi gaya renang, mutiaranya, kepalanya, warnanya. Ada bermacam-macam warna. Ada yang King Kamfa contohnya ada 3 ton macam kain je. Ada 3 color. Contoh yang ini kalau warnanya, kalau Super Red Dragon warnanya merah. Semakin terang merahnya semakin tinggi merkahnya. Kemudian ekongnya, siripnya dan sebagainya. Ada banyak. Biasanya berapa jangka masa tempoh umur untuk hidup ikan lohan ni? Sejauh ni dalam 7 hingga ke 8 tahun.
7 hingga ke 8 tahun. Nah, jadi bercakap mengenai dengan pertandingan yang akan dianjurkan ataupun juga diungkaykan bermula pada 30 Mei ini, apakah jenis kategori-kategori yang dipertandingkan? Tentang kategori, untuk pertama kalinya diadakan di Brunei ini, kita selaku penganjur akan mengadakan 2 kategori sahaja. 2 kategori yang khusus, yaitu kategori A dan kategori B. Yang mana kategori A, ikan yang berukuran 16 cm ke atas. 16 cm ke atas. Kemudian yang 16 cm panjang. ya, akan diukur dari hujung mulut, depan mulut hingga ke hujung ekornya. Kemudian kategori B 10 cm hingga 16 cm. Contoh yang ini adalah 10. Oh, ini 10 cm. Kategori B, masuk kategori B. B. Kalau yang kategori A besar lagi. Oh, ingat ya kepada penonton-penonton kita, bagi mereka penggemar-penggemar memelihara ikan, menyaksikan sendiri, pastinya pun kadang-kadang anak-anak kecil pasti gemar juga melihat apabila bersama dengan ibu bapanya melihat sendiri mengenai dengan pemeliharaan ikan ini. Pada 30 Mei hingga 1 Jun 2014 ini bertempat di Pusat Belia Bandar Seri Begawan ni, Sarina. Ya, terdapat kategori-kategori tertentu yang dibukakan kepada orang ramai untuk menyertakan penyertaan bagi pertandingan Flower Horn Brunei Darussalam ini. Jadi kategorinya adalah terbahagi kepada saiznya ya. 2 kategori. 2 kategori 10 hingga 16 cm dan juga 16 cm dan ke atas. Jadi sebenarnya banyak jenis-jenis ikan lohan ini yang terdapat di luar sana. Sebenarnya ikan lohan ini asalnya dari mana nih? Ikan lohan ini asalnya mula bernafas di Malaysia pada tahun 1990-an, mula bertapak di sana. Kemudian saya kurang pasti sejak bila beradanya di Brunei. Saya sendiri mula memeliharanya sejak tahun 2010, 4 tahun lepas. Dan saya akui terdapat banyak lagi orang yang sudah memelihara ikan lohan ini sebelumnya. Jadi tidak dapat dikenal pasti bila mulanya memelihara lohan di Brunei Darussalam. Akan tetapi mulanya bernafas di Malaysia, dan ikan ini tidak wujud di habitat liar. Tidak ada langsung, tidak wujud di habitat liar. Bagi spesies tertentu mungkin? Bagi spesies flower horn tidak ada. Tidak wujud sama sekali di habitat liar. Bagi Awang Muhammad Abdul Hafiz sendiri, berapa ekor agaknya yang berada dalam koleksi peribadi? Sejauh lebih daripada 50. Dan seperti yang Awang Muhammad Abdul Hafiz katakan ya, flower horn jenis ikan yang agak agresif. Jadi bagi penggemar-penggemar ataupun mereka yang ingin berjinak-jinak untuk belajar memelihara ikan lohan ini, disyorkan untuk menyimpan seekor bagi satu akuarium. Ya, satu ekor atau satu akuarium. Ataupun satu akuarium yang besar tapi boleh dibagi sapar, dibagi divider. Dan juga mengenai dengan itu ya, Sarina ya, akan dipertandingkan bagi mungkin dapat dimaklumkan kepada penonton kita bagi mereka yang hendak ikut serta di dalam pertandingan ini. Baiklah, bagi orang ramai yang ingin serta untuk mengikuti pertandingan ini, bolehlah melayari laman muka buku untuk turut serta join dalam grup Flower Horn Brunei. Dan di sana dapat dimuat turun file borang kemasukan, kemudian boleh di print out dan dihantar ditujukan kepada saya. Iya, mungkin dapat dikongsikan juga mungkin tempat mereka membuat rujukan ataupun juga apa pertanyaan, ada telefon hendak dihubungi ataupun macam mana ni Hafiz? Tentang pertanyaan dan sebagainya bolehlah menghubungi langsung kepada saya di talian 866 4147. Itulah ya Auda, bagi mereka yang hendak berserta di dalam pertandingan Flower Horn ini masih lagi dibukakan ya kepada orang ramai sehingga 25 Mei ini. Jadi ada masih masa. Bagi penonton kita yang merupakan tuan kepada jenis-jenis ikan flower horn, Auda dialu-alukan untuk menyertakan ikan Auda dalam pertandingan Flower Horn Competition Brunei Darussalam 2014 yang akan diadakan pada 30
Mei sehingga 1 Jun bertempat di Pusat Belia. Jadi ini juga menambahkan lagi seri sektor pemeliharaan binatang kesayangan ataupun ikan peliharaan. Iya. Dan kita tidak sedar sebenarnya memang banyak jenis-jenis ikan lohan yang terdapat, dan tentunya dengan adanya pertandingan ini akan dapat kita lihat juga berbagai-bagai jenis dan juga warna serta kulit. Sisik kulit sisik ikan ini Iya. yang difahamkan juga ada mutiara. Ada mutiara. Itulah yang dapat dinilai paling tinggi markah dalam pengiraan ya. Ya, boleh. Jadinya macam mana Hafiz? Apa pemilihan ataupun juga untuk mendapatkan, adakah pernah Hafiz membuat sesi pertukaran Flower bersama dengan saudara, bersama dengan kawan-kawan? Ada membuat pengalaman yang sedemikian rupa Hafiz? Sejauh ini memang ada mengalami macam itu. Sejak memelihara Flower ni, silaturahim semakin berkembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perniagaan makin maju. Pembinaan rangkaian ya. Flower Horn juga kita difahamkan boleh mencecah harga yang bukan murah. Jadi bagi penonton yang ingin berjinak-jinak untuk mula memelihara jenis Flower Horn ini, pastinya perlu mendidik diri mereka mengenai dengan jenis air yang sesuai, makanan yang sesuai dan juga kos permulaan. Macam mana? Bagi hobi, memanglah bagi setiap hobi memerlukan untuk pengorbanan, masa, rezeki dan sebagainya. Ya. Sebagai contoh, Flower Horn apabila disusun terapi, contohnya cara pengubatan, pemakanan, air dan sebagainya, insya-Allah tidak akan banyak mengeluarkan kos yang banyaklah. Contohnya yang pertama yang penting adalah apabila mengisi air hendaklah dimasukkan garam. Garam lagi, tambah garam. Dimasukkan garam. Macam memasak dunia. Dimasak, tapi walaupun dimasukkan garam, tapi ikan ini dia juga masin lah. Kalau dimasak pun masih juga akan dimasukkan garam. Artinya airnya saja untuk bakteria-bakteria yang dah hidup, bakteria yang jahat tidak hidup. Kemudian pengubatannya kalau ia sakit, contohnya matanya ada macam putih-putih, ada ubat yang tertentu untuk Hafiz doktor jugalah. Okey. Sedang belajar juga lah. Belum lagi arif sangat. Kemudian cara untuk menimbulkan colornya, warnanya, ada makanan-makanan yang tertentu. Kemudian cara untuk menaikkan dagungnya, ada makanan-makanan yang tertentu. Kemudian cara untuk membesarkan ada makanan-makanan tertentu, contohnya makanan yang mempunyai protein yang tinggi. Kemudian untuk kepalanya makanan yang ada banyak berlemak. Kemudian untuk warnanya sendiri, makanan contohnya yang ini color yang aslinya adalah warna merah. Kemudian aslinya warna merah. Ada yang warna biru, kemudian ada yang warna kuning, bermacam-macam warna lah. Kemudian kalau yang warna merah, hendaklah membagi makanan yang mempunyai anasantin. Anasantin yaitu seperti udang, kemudian cacing, frozen worm, bloodworm. Kemudian kalau yang kuning, hendaklah mempunyai ingredient yang mempunyai centrophil seperti telur kuning dan sebagainya. Kemudian kalau bagi Flower Horn, lohan yang mempunyai warna asli yang warna biru, hendaklah memberi makan yang mempunyai ingredient spirulina, yaitu algae. Khas yang tertentu, makanan yang tertentu. Memang banyak pantang larangnya dan juga antara tips-tips yang untuk diguna pakailah mengenai dengan dari segi dia rupa-rupanya dalam ikan Flower Horn ini pun memerlukan diet jugalah ya. Diet diet tertentu berdasarkan kepada warna-warna spesies ikan tersebut ya. Dan mungkin ada kesempatan masih pantang larang. Pantang larang untuk penjagaan Flower Horn ini. Pantang larangnya ini kita ni berkongsi lah. Pantang larangnya kalau satu sajuk, temperature turun naik, atau pantang larangnya. Kemudian pemakanan. Kalau warna aslinya warna merah, tapi tadi bagi makan yang untuk membiru, jadi ia akan melawan keasliannya. Melawan, kemudian warnanya ia akan menjejaskan warnanya. Betul, ada side effect.
timbul side effect. Itulah antara pantang larangnya. Dan juga terima kasih kepada Hafiz yang bersama kita pada pagi ini, Muhammad Abdul Hafiz bin Mahmus, yang bagi mereka yang ikut serta di dalam pertandingan ini, bis kita bolehlah melayari di Facebook Flower Horn Brunei, Flower Horn Brunei, ataupun juga melalui Instagram Flower Horn Brunei Group untuk anda menyertai pertandingan yang akan diadakan pada 30 Mei hingga 1 Jun 2014.